asteroid dan komet. Ini bab terakhir. Bab terakhir untuk tingkatan 2. Boleh nampak? Boleh rujuk buku teks, muka surat. Surat berapa nama? 272. 272. 268 270 lah. Saya nak mudahkan. Dimulai dengan 13.1, jasad lain dalam sistem suria, iaitu meteoroid, asteroid dan komet. So kita tengok 13.1 ni, apakah itu meteoroid? Merupakan serpihan logam kecil dan batu yang terapung dan bergerak di angkasa. Dia bergerak di angkasa, mempunyai saiz antara 10 mikrometer hingga 1 meter. 1 meter. 1 meter lebih kurang 1 depa lah. Terdiri daripada batuan dan logam seperti besi dan nikel. Berasal daripada serpihan asteroid dan komet. Meteoroid ni serpihan asteroid. Maksudnya asteroid tu lagi besar lah. Di angkasa lepas, suhu meteoroid adalah lingkungan 0 darjah Celsius. Dia suhu dia 0 darjah, sejuk lah, dia tidak panas. Tapi bila dia masuk ke dalam ruang angkasa bumi, maka dia akan bergeser dengan udara, maka dia jadi panas dan akan terbakar. Kelajuan pergerakan meteoroid adalah berbeza-beza. Dia bergerak tak sama laju lah. Ada yang laju, ada yang perlahan. Tapi dia bergerak. Ini gambar meteoroid. Dalam buku teks, muka surat 270. So dia terapung di angkasa. Apa pula itu asteroid? Batuan besar dan logam yang beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Selain daripada planet, asteroid juga mengorbit matahari. Dia mengorbit matahari. Dia mempunyai saiz antara 1 meter hingga 1000 kilometer. Nampak dia lebih besar daripada meteoroid. Terdiri daripada logam seperti besi dan nikel, sama macam meteoroid tadi. Suhu permukaan sekitar negatif 73 darjah Celsius. Lagi sejuk daripada meteoroid. Meteoroid tadi kosong, ini negatif. Kelajuan purata asteroid ialah 25 km per saat. Agak laju jugalah. Dalam 1 saat dia boleh bergerak 25 km. Jalur asteroid terbentuk di antara orbit planet Marikh dan Mushtari. Dia berada di antara planet Marikh dan Mushtari. So dia jauhlah daripada bumi. Asteroid yang terbesar terdiri daripada Ceres, Pallas, Juno dan Vesta. Pallas. Itu jenama kasut je, Pallas. Asteroid juga disebut sebagai planet kecil. Dia macam planet tapi dia bukan planet. Dia adalah asteroid sebab dia tak memenuhi ciri-ciri planet. Kita tak panggil dia sebagai planet, kita panggil dia asteroid. Ini bentuk asteroid Ceres. Dia macam bulan kan, kita nampak. Dia batuan lah. Ni Pallas, Juno. Ni Vesta. Semua batu. Apa itu komet pula? Komet merupakan jasad kecil yang terdiri daripada campuran ais, gas dan debu
beku yang bergerak mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang berbentuk elips. Okay, komet juga bergerak mengelilingi matahari mengikut orbit. Yang berbentuk elips, maksudnya dia lonjong lah elips ni kan. Okay, terdiri daripada dua bahagian iaitu kepala dan ekor. Pernah awak dengar nama komet Halley? Komet Halley tu salah satu komet lah yang beredar mengelilingi matahari 76 tahun sekali kita boleh nampak komet ni. Okey, saiz kepala komet mencapai 250,000 kilometer. Manakala panjang ekor juga pula mencapai 150,000 kilometer. Panjang tu. Okay. Uratan julak kelajuan adalah 10 km per saat sehingga 70 km per saat. Pun laju juga. Okay. Ini contoh-contoh komet. Dia ada kepala dia kat sini dan ekor. Dia berekor. Okay. Macam mana pergerakan meteoroid? Meteoroid yang terapung di angkasa dikenali sebagai meteor apabila memasuki atmosfera bumi. Okey, geseran antara meteor dengan molekul udara menukarkan tenaga kinetik asteroid kepada tenaga haba dan menghasilkan coretan cahaya. Ni meteoroid ni. Kalau ada awak tengok dokumentari ke ataupun ada cerita-cerita yang berkaitan dengan alien lah apa tu kan. Yang dia nampak tai bintang lah apa. Itu adalah meteor lah tu. Dia dah masuk ke dalam ruang atmosfera bumi, maka dia akan bergeser dengan udara dan dia akan terbakar. So itu yang nampak cahaya tu. Okay. Jadi jika meteor memasuki bumi dengan banyak, maka pancuran meteor berlaku. Nampak banyak. Okay, meteor yang dapat sampai ke bumi disebut meteorite. Meteorit. Meteorite. Bahasa Inggeris. Okay, ini kalau dia tak hancur di udara, di atmosfera, so dia akan mendarat di bumi, maka kita panggil dia batu meteorite. So, meteorit. Okay, hantaman meteorit ini membentuk kawah di permukaan bumi. Okay, ini salah satu kawah yang dijumpai di sebelah Amerika Syarikat. Okay, akibat hantaman meteorit tadi. Okay, ni meteor ni. Ni kalau boleh nampak, kadang-kadang kita boleh nampak kalau orang yang suka perhatikan bintang, kadang-kadang ada nampak meteor ni. Bila nampak macam ni, maksudnya ada meteor ni masuk ke dalam ruang angkasa dan dia akan terbakar dan dia tak sempat, ada yang tak sempat sampai ke bumi lah. Ada dia akan hancur begitu saja. Kalau dia besar, maka dia sempatlah jatuh ke bumi tu jadi meteorite. Ini antara yang dijumpai di kawasan Arizona, US. Tengok besar ni. Kalau bayangkan kalau berlaku hari kiamat tu, inilah bila planet berlaga-laga, meteor, asteroid semua jatuh menghempas ke bumi. Ini baru satu. Kalau ada banyak, hancur. Siapa? Siapa? Itulah. Okey, pergerakan asteroid pula. Okey, dalam buku teks surat berapa? Surat 272. Okey, ada tunjukkan pergerakan meteoroid dan 273 pergerakan asteroid. Boleh rujuk buku teks. Asteroid bergerak di lingkaran asteroid dan bergerak pada kelajuan 25 km per saat. Terdapat juga orbit asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid seperti Apollo, Amor dan Aten. Pada titik persilangan antara orbit bumi dan orbit asteroid, pelanggaran boleh berlaku. Pelanggaran ini boleh menyebabkan asteroid memasuki bumi dan memusnahkan hidupan bumi. Ini. Tengok ni. Sebelum ni pernah tak asteroid langgar bumi?
Yang dikatakan sebab penyebab dinosaur tu pupus disebabkan oleh asteroid ni lah. Asteroid berlanggar dan dia jatuh ke bumi berjuta-juta tahun dahululah. Jadi menyebabkan permukaan bumi hancur. Dululah itu teori saintis macam mana dinosaur tu boleh pupus. Okey. Ini bila kan orbit ni kan masing-masing keliling. So ada kadang-kadang orbit ni dia bersilang. Kita nampak bersilang. So kalau dia bersilang, mungkin dia akan berlanggar lah. Berlanggar. So bila berlanggar, pecah dan dia boleh masuk ke bumi ataupun planet-planet lain lah. Macam tu. Ini asteroid Apollo. Okay, pernah awak tengok cerita apa? Armageddon? Armageddon tu pasal asteroid kan nak menghantam bumi. Dia adalah hero-hero nak pergi pasang bom kan dekat asteroid tu supaya dia dapat hancur, jadi dia boleh menghalang Cerita tu guntau you. Cerita tu guntau. Itulah. Taklah, maksudnya kononnya lah manusia ni boleh dengan teknologi moden sekarang ni bolehlah menghalang kalau ada meteoroid ke asteroid ke yang akan jatuh ke bumi, yang boleh. So kalau asteroid kan besar berbanding meteoroid. Jadi kalau dia jatuh ke bumi, dia boleh memusnahkan bumi, boleh menghancurkan bumi sebenarnya. Kalau awak tengok tadi kawah tadi, tu besar mana tu yang tu? Kalau lagi besar, maka lagi besarlah kawasan yang boleh dihancurkan. Dia bahayalah. Jadi kononnya kalau boleh diletupkan sebelum dia sampai ke bumi, maka selamatlah bumi daripada ancaman asteroid tadi. Ini pattern. Okay. Pergerakan komet pula. Komet ke surat 274 dalam putan. Komet bergerak di orbitnya sendiri dengan kelajuan 10 hingga 70 km per saat. Juga lajulah 10 km dalam masa 1 saat. Kebanyakan komet berasal daripada lingkaran Kuiper dan awan Oort. Kita tengok kat mana awan Oort ni. Komet semakin laju dan mencair apabila menghampiri matahari. Semakin hampir, memanglah matahari kan panas. Jadi dia akan cairlah kalau dia menghampiri matahari. Ekor komet sentiasa bertentangan dengan matahari kerana tiupan angin suria daripada matahari. Nanti kata 3 awak akan belajar apa itu angin suria ni. Kemudian komet ditarik oleh daya graviti planet yang kuat di luar orbit dan menyebabkan terkeluar daripada orbit dan melanggar bumi. Komet ni dia akan ditarik oleh daya graviti planet yang menyebabkan dia terkeluar daripada orbit dia dan masuk ke orbit bumi. Dan dia boleh melanggar bumi lah. Ni bumi, ni komet. Ini lingkaran Kuiper dipanggil. Dan awan Oort ni lagi luar lah. Lagi luar daripada kawasan lingkaran Kuiper ni. Ini semua kajian saintis lah. Jangan tanya cikgu pula. Cikgu pun tak tahu. Melindungi bumi daripada hentaman asteroid. Lintasan asteroid yang berhampiran sentiasa dipantau oleh saintis dari agensi angkasa lepas. Maksudnya yang ada ISS tu, International Space Station tu, yang kat atas tu yang Dr. Syed Muzaffar pergi tu, dia juga memantau. Astronot kat situ dia akan memantau pergerakan asteroid ataupun meteoroid yang ada di sekeliling lah.
Jadi dia akan tengok dan memastikan asteroid berada pada jarak yang selamat dari bumi. Teknologi dan pengetahuan saintifik yang dimiliki oleh manusia kini masih belum mencapai tahap yang mencukupi untuk mencegah pelanggaran asteroid yang besar dengan bumi. Masih tak boleh, walaupun canggih mana pun kita atau manusia ni masih tak boleh mencegah pelanggaran asteroid. Okay. Amaran awal akan dikeluarkan jika terdapat asteroid yang mendekati bumi dan berisiko untuk melanggar bumi. Jadi yang cerita Armageddon tu cerita sematalah, tak adanya, susahlah pergi. Sebab asteroid ni kan dia bergerak dengan laju. So macam mana kita nak mengejar asteroid tu nak sampai ke situ dan nak mendarat, lepas tu nak letak bom pula kat situ. Memang mustahil lah. Okay. Kecuali kalau awak zaman-zaman awak nantilah, kalau awak boleh cipta roket pergi sana. Okey, itu sahaja untuk bab 13. Sikit saja. Ada soalan nak tanya? Boleh lah. 12. 12 apa? Pukul 12. Pukul 1 lah habis. Tak, saya cakap je. Nak left je kerja. Kalau bagi left, berdesuk semua. Left. Okey. Cikgu nak bagi jawapan. Jawapan yang tu. Ada yang buat tak? Ada yang buat? Tentunya lah tak ada orang buat. Okey, jawapan dia. Macam tadi? Muka surat 253 tu. Cikgu bagi jawapan, nanti awak cuba juga cari. Cuba kira. Gunakan contoh yang dibagi tu, cara pengiraan. Cara pengiraan untuk tukarkan jarak AU. Okay, dapatkan jarak AU, dapatkan jarak LY tu. Okay. So jawapan dia, nak share jawapan ni. Nak baca. Salin jawapan. Ni jawapan dia. Untuk utari, ada jawapan untuk jarak matahari, jarak dari AU, dari unit AU. Kalau dari LY, jarak LY 6.09 darab 10 kuasa negatif 6. Zuhrah 1.14 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, untuk Marikh, jarak AU dia 1.52. Jarak LY-nya light year 2.4 darab 10 kuasa negatif 5. Untuk Mushtari, AU 5.19. LY-nya 8.19 darab 10 kuasa negatif 5. Uranus 19.1 AU 3.02 darab 10 kuasa negatif 4 LY. Okay, Neptun 30 dah ada situ, jarak LY 4.74 darab 10 kuasa negatif 4. Okay. Dapat? Tak periksa nanti ada tak soalan macam ni? Nak periksa? Ada tak soalan macam ni? Kemungkinan boleh keluar lah. Kemungkinan. Tapi dalam yang hari tu cikgu tak nampak pula soalannya. Ni. Dalam soalan hari tu lah. Yang tak jadi dah exam ni. Boleh keluar soalan-soalan macam ni. Tapi cikgu rasa jarang kot. Mana tahu kalau keluar. So awak kena tahu jugalah cara nak kira. Okay, ada nak tanya?